مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Fadil Tuan Haji Abdul Wahab selaku pengurusi surau kampung kita ini, barisan imam, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Malam ni kita nak menyambung bacaan kitab Bidayatus Sul fi Tafdhil Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karya Al-Imam Izzuddin Abdul Salam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, kitab ini telah diterjemahkan di bawah tajuk 41 kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan yang lepas kita telah sempat membaca sedikit mukaddimah, pendahuluan betapa penting kita membaca tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, betapa perlu kita sentiasa berhubung dengan Rasulullah, merapatkan diri kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membaca sirah baginda, membaca syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sedikit biografi pengarang Imam Izz Abdul Salam yang dikenal dengan Sultanul Ulama dan juga penjual raja-raja, kan? Ini telah kita bahaskan tuan-tuan sepintas lalu, dan telah kita masuk pun pada kelebihan yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu as-siyadah, kepimpinan, as-sayyid, pemimpin bagi semua nabi. Kalau Nabi Muhammad itu pemimpin semua Nabi, bermaksud Nabi Muhammad itu pemimpin seluruh makhluk. Kerana kedudukan manusia tuan-tuan yang paling mulia ialah para anbiya. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Nabi yang pertama. Kemudian yang kedua was-siddiqin. Yang ketiga wasyuhada'i. Yang keempat was-salihin. Maka yang telah kita baca tuan-tuan pada kelas yang lalu, saya ingat tarikh kita dulu 21 bulan 11, telah kita bacakan bagaimana Nabi itulah yang merupakan pemimpin bagi segala pemimpin. Kalau petang tadi orang baca tentang Sri Tun Razak, mak kepada Datuk Seri Najib Tun Raha, kan, rahimahullah ta'ala. Kalau orang baca 3 hari lepas meninggal, 3-4 hari lepas, Profesor Diraja Ungku Aziz rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan, masing-masing ada jasa masing-masing lah. Okay? Tapi sebesar mana pun jasa manusia itu tuan-tuan, dia tidak mungkin menandingi, menyamai kepimpinan, kehebatan, kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita lihat kepada halaman 14. Muka surah 14 tuan-tuan. Qala rahimahullahu ta'ala. Poin yang kedua, keistimewaan Nabi kita tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membawa panji-panji kepujian di tangan baginda pada hari kiamat kelak. Ada panji. Liwa'ul hamdi nama dia, tuan-tuan. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa biyadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah wala fakhra.
Nanti di hari kiamat, tuan-tuan, kita akan saksikan Nabi kita pegang liwak. Liwak itu panji, bendera. Tuan-tuan, bendera apa yang Nabi nak bawa ni? Mazhab apa? Parti apa? Tarikat apa? Pasukan apa? Nabi kata liwak yang Nabi pegang nanti ialah liwa'ul hamd, liwak kepujian di hari kiamat nanti. Ya, dan tujuan Nabi mengungkapkan perkara ini, tuan-tuan, bukan nak bangga-bangga diri dah. Ya, wala fakhar. Seperti Nabi SAW sebut, Eden ni, Esen ni Sayyid, Sayyidu waladi Adam, pemimpin seluruh anak Adam. Tapi Nabi sebut ujung tu apa? Bukan nak berbangga, sekadar kenyataan yang telah Allah suruh sebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Tuan-tuan, apakah yang kita katakan liwa'ul hamdi? Ada dua pandangan ulama, tuan-tuan. Ada yang mengobarkan liwa'ul hamdi itu sekadar satu perkara yang maknawi. Maknawi ni tak nampak lah, tak adalah bendera, tak adalah batang bendera tu ada, tak adalah kain, tak ada. Benda yang maknawi menggambarkan betapa ramainya umat Nabi SAW yang akan bersama baginda nanti masuk ke dalam syurga. Itu maknawi. Tapi tuan-tuan, kebanyakan ulama lebih memilih liwa'ul hamdi ni memang real, hakikat. Memang ada bendera dia. Kenapa pula dipanggil liwa'ul hamdi, tuan-tuan? Kerana ada hadis lain yang menyebutkan Nabi sujud, fa'aqa'u sajidan li rabbi. Nabi sujud di bawah arash, tuan-tuan. Summa yaftahullahu alayya. Kemudian Allah membuka hati Nabi SAW, memberikan Nabi ilham, tuan-tuan, untuk Nabi memuji Allah min mahamidihi, dengan puji-pujian yang orang lain tak pandai nak sebut pujian itu. Tuan-tuan, maka umat Nabi ni, tuan, kita ni digola dalam hadis, disebut dalam suhuf Nabi Musa, kita ni disebut Al-Hammadun. Apa maksud Hammadun? Hammad ini maknanya rajin, kerap, selalu memuji Allah. Kan tadi samar kita Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita pun Alhamdulillah, Alhamdulillah 33. Ya tak, tuan-tuan, memuji Allah. Apa keadaan? Alhamdulillah. Macam mana? Alhamdulillah, tuan-tuan. Itu dia namanya liwa'ul hamdi. Tapi pujian Nabi tu, tuan-tuan, tak ada orang yang pandai sebut ada apa yang Allah bukakan kepada Nabi SAW, tuan-tuan, tentang pujian-pujian itu tidak dapat kita ikut, tuan-tuan. Tak dapat disebut, hanya Nabi yang mengetahuinya, tuan-tuan. Sebab itu dipanggil puji-pujian. Itulah panji-panji kepujian yang kita harap insya-Allah kita semua esok akan berdiri beratu sama-sama belakang saf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga, Nabi Adam mana pula masa tu? Nabi Adam alaihi salam, ya tuan-tuan, akan berdiri, ya, di belakang, di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini nak menggambarkan apa? Kepimpinan, ketuanan, tuan-tuan, kehebatan. Seluruh para anbiya nanti pun sama-sama turut berada di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai satu kemuliaan, tuan-tuan, ya, pemberitahuan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dicapai oleh mana-mana hamba Allah Taala. Okey, hadisnya Adamu faman dunahu tahta liwa'i wala fakhar. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sebut, tuan-tuan, sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, semuanya akan berada di bawah panji-panjiku pada hari kiamat. Ya, semua nabi akan bersama, akan mengiringi bendera kepujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi, tuan-tuan, bermula Nabi Adam sampai kepada Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Tapi kenyataan yang sama, tuan, Nabi tutup sabdaan itu dengan apa? Wala fakhar. Bukan nak act dah, bukan nak sombong, tapi ini anugerah yang Allah bagi, yang Nabi terima dengan hati yang redha, hati yang syukur, tuan-tuan, ya. Semua ciri-ciri ini menunjukkan kepada ketinggian martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana makna kelebihan itu menunjukkan kepada keistimewaan dengan kepujian dan ketinggian martabat. Okey, settle. Pindah, tuan-tuan, nombor 4. Ya.
Nabi SAW diampunkan segala dosa oleh Allah Ta'ala. Okay, tuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengkhabarkan kepada Nabi SAW bahawa baginda telah diampunkan dosanya yang terdahulu, bukan setakat tu ya, dan yang akan datang. Yang dulu yalah, tapi yang kemudian yang akan datang tuan-tuan, itu yang special, istimewanya Nabi SAW. Kenapa tuan-tuan? Kerana itu Nabi SAW seorang yang maksum. Okey, kita tahulah ismah ini maknanya terpelihara daripada dosa. Kalau wali tuan-tuan kita sebut apa? Tuan-tuan sebut nama Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tuan-tuan sebut nama Imam Abdul Hasan Asyadili. Imam Abdul Hasan Asyadili dia buat kitab apa? Hizib Bahar, hizib laut. Ni musim-musim tengkujuh, siapa nak pergi mancing, nak pergi mandi ni, dia ada hizib dia. Hizib tu dibaca tuan-tuan dalam perjalanan Imam Abdul Hasan Asyadili. Berlaku taufan, tsunami besar, kapal hampir tenggelam, pecah. Tapi ketika itu beliau diilhamkan Allah Ta'ala membaca Hizib Bahar, termasuk sikit surah Yasin di situ. Ada doa tuan-tuan, kaf ha ya ain sad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna fasayfikahumullah wa huwas samiul alim. Disusun oleh tuan-tuan Imam Abdul Hasan Asyadili. Ghodo dengan izin Allah, laut itu tidak lagi bergelora. Pemandu kapal itu Kristian, masuk Islam melihat karamah Imam Abdul Hasan Asyadili. Soalan saya tadi, kalau Nabi itu maksum, maka kalau wali-wali ni kita panggil apa? Maksum tak? Jawapannya tidak. Nabi-nabi maksum. Para wali dia boleh melakukan dosa. Dia terdedah kepada melakukan kesilapan sebab dia bukan Nabi. Dia boleh silap, dia boleh terlewat macam ketua semayang, dia boleh terlanjur kepada maksiat, dia boleh tak khusyuk dalam solat. Boleh berlaku pada wali sebab mereka bukan Nabi tuan-tuan. Cuma istilah wali itu disebut sebagai apa? Mahfuz. Mahfuz. Kalau Nabi maksum, kalau wali mahfuz. Maksum itu tinggilah. Maksum itu tak ada dosa, terampun dosa yang dahulu dan yang akan datang. Tapi kalau wali tuan-tuan, dia tergelincir, dia tersilap, dia copek balik ke pangkal jalan. Kalau wali tuan-tuan, dia ada benda-benda yang tersilap, terlanjur, Allah akan tegur segera cepat. Dia akan balik semula kepada keadaan dan maqam dia yang mulia. Itu beza wali dengan Nabi tuan-tuan. Okey, baik. Maka kerana itu Nabi yang maksum, hanya Nabi SAW yang dimaklumkan mengenai perkara ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan, Nabi kita Muhammad SAW terampun dosa baginda yang terdahulu, yang akan, dan juga yang akan datang. Menariknya tuan-tuan, tak adalah menarik tu, menariknya kitabnya. Saya baca kitabnya ni, saya capai ni. Khususiatul Rasul ni saya khatam dengan Syekh Nuruddin dulu di Mesir. Tuan-tuan, kitab Al-Hafiz Imam Al-Qustulani. Imam Ibn Izzuddin Abdul Salam merujuk tuan-tuan kepada Imam Al-Qustulani merujuk kepada Imam Izz Abdul Salam. Ni tuan-tuan, ini lebih senior, yang terjemahan ni lebih senior daripada Imam Al-Qustulani. Saya nak cerita tuan-tuan, sebab kitab yang saya rujuk bulan lepas tu dah tersuruk, dah terbonam kat rumah saya. Oleh kerana saya takut banjir, saya naikkan sikit. Kalau tuan-tuan perasan dah, lot 6070 tu, saya besarkan library saya tu. Dan kitab ni 2 minggu ni tak dapat saya nak ambil. Yang ni saya capai, yang sampai ada saya tengok tuan-tuan. Sebab itulah saya katakan Imam Al-Qustulani, walaupun dia tuan-tuan lebih menonjol, lebih nampaknya ke hadapan, tetapi dia merujuk juga tulisan yang kita baca malam ni, iaitu Al-Imam Izzuddin Abdul Salam dalam Tafdhilur Rasul tuan-tuan. Taib, dia kata apa tadi? Tidak ada riwayat yang menjelaskan khabar tentang Nabi yang lain. Kalau kata Nabi Harun yang dulu yang akan datang, tak ada jaminan. Bukan dia suruh masuk, dia suruh tersilap dalam melakukan dosa, terlanjur dalam melakukan kesilapan, berlaku. Kalau kita kata Nabi Musa dia tinju Kibti tu, kan? Tu yang nanti di hari mahsyar kita akan baca nanti antara hadis syafaat. Nabi Musa kata dia tak dapat dah, nak tolong dah, nafsi kau pergilah minta kat orang lain, dia tak dapat nak tolong dah, bagi syafaat dah. Dan dulu tinju orang Kibti tu mati, dia kata Nabi Musa. Nabi Isa pun tuan-tuan ada masalah, Nabi Ibrahim pun ada masalah. Tadi Ammar baca tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.
Tuan-tuan, macam mana dakwah dia, macam mana pak saudara dia azar tokek berhala, pengukir berhala. Jadi tuan-tuan, semua nabi-nabi tuan-tuan dia ada sedikit ya tentang perkara yang terkemudian, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampunkan yang terdahulu dan yang akan datang. Okey. Ini kerana setiap nabi lain, yang saya sebut tadi lah, apabila diminta syafaat pada hari kiamat, mereka terpaksa menolak. Daripada Nabi Adam tuan-tuan, kita pergi jumpa kan, jumpa ulul azmi lah yang 5 tu. Ulul azmi yang mana tuan? Yang 5 tu kita mula dekat mana? Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Betul? Ni dah lama tak baca ni, lupa lah ni. 1303. Betul ke Ustaz? Ulang balik. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. 5 Nabi ni dipanggil ulul azmi. Ke level yang ramai-ramai 25, 313, 124,000, yang paling hendak 5 ni. Ketuanya ulul azmi tu Nabi kita SAW, tuan-tuan. Jadi 5, kalau Nabi tadi ada hadis syafaat, tuan-tuan, jumpa Nabi Adam pun tak payah nak tolong dah. Jumpalah kita Nabi Nuh kata aku pun tak boleh, 950 tahun dakwah tak jalan. Anak bini aku yang tentang tidak beriman dengan ajaran tauhid aku bawa. Nabi Nuh dengan Nabi Musa tuan-tuan ditinju orang Kipti tadi. Nabi Ibrahim pula ada juga masalahnya. Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam tuan-tuan, akhirnya yang tuan-tuan semua Nabi cakap apa? Nafsi aku pun tak berani nak angkat muka. Semua nabi-nabi tuan-tuan takut sebab Allah Subhanahu wa taala Maliki Yaumiddin. Ketika itu memang tak ada raja, tak ada ketua, tak ada pemimpin, tak ada kuasa. Yang berkuasa mutlak Maliki Yaumiddin, Al-Malikud Dayyan, tuan-tuan, yang akan berkuasa ketika itu Allah Taala saja. Maka semua nabi-nabi takut. Maka tuan-tuan, ketika itu kita pun faham, kita semua pergi mengadam kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Nabi sujud di bawah arasy, Allah kata irfa' ra'sak, angkat kepala, is'al tu'ta, minta apa kau minta. Maka di situ tuan berlakulah syafaat. Di sini tuan-tuan, hadis syafaat ni nak mengajar kita apa? Nak ajar kita apa tuan-tuan? Syafaat ini Nabi peruntukkan untuk kita semua. Kita berhak insya-Allah memperolehi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi banyak selawat, lagi besarlah peluang kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi kuat cinta kita, penghayatan kita, ikutan kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi besarlah peluang kita tuan. Walaupun kita pun mengakui kelekaan kita, kealpaan kita, kecuaian kita mengaku benda tu, tapi peluang nak dapat syafaat tu ada. Kenapa tuan-tuan kita pergi jumpa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW? Kenapa tak direct minta kepada Allah? Itu soalan dia. Kenapa? Kalau kita kata minta je lah kat Allah Ta'ala, kenapa minta kat Nabi? Kan kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau aku sembah, hanya kepada Engkau aku minta tolong. Minta tolong kat Nabi. Nabi tu bukan makhluk apa? Tuan-tuan, kan masih wallah, yang selain Allah tu makhluk lah. Al-alamin, alamin tu seperti alam tuan, selain Allah lah. Nabi tu alam, sebahagian alam. Nabi tu makhluk. Tetapi Allah nak ajar kita dalam hadis syafaat ni tuan, orang-orang yang Allah pilih, manusia yang Allah kasih, ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Kau kalau tak boleh jalan seorang-seorang, kau ikut Nabi kau. Kau tak boleh jalan seorang-seorang, kau tak faham kitab, kau ikut guru kau. Jadi tawassulnya kita dengan para awliya, tuan-tuan, mengikutnya kita dengan para wali, dengan para ulama, itu sebagai bentuk tawassul yang dibenarkan berdasarkan hadis syafaat ini. Sebab kalaulah meminta kepada tawassul, meminta Nabi tolonglah aku wahai Nabi, kita pergi maqam, kan insya-Allah buka nanti tahun depan ada rezeki kita pergi ramai-ramai ziarah Madinah Nabi SAW, ziarah maqam Nabi SAW. Sekarang tak dapat, sekarang tertutup, mungkin belanja akan meningkat, kos akan tambah tinggi, tak boleh pergi juga, kena tunggu lagi. Tapi tuan-tuan, kerinduan kita dengan Nabi SAW itu tetap akan berlaku. Jadi maknanya kita tak boleh putuskan hubungan dengan Nabi ni. Dekat dunia, walaupun kita bukan sahabat Nabi,
tuan-tuan, tapi kita kenal Nabi dengan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama ini. Hadis-hadis yang memperkenalkan tentang Nabi, ayat-ayat Quran yang memperkenalkan tentang Nabi, tuan, itulah kita berkenalan sedikit sebanyak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh putus hubungan. Esok di hari mahsyar kita akan cari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kenapa tak terus kepada Allah? Kan suruh minta kepada Allah. Betul tuan-tuan. Hakikat kita jumpa Nabi itu ialah kita meminta kepada Allah dengan kemuliaan, dengan kesempurnaan, dengan ketaatan, dengan darjat yang ada pada Nabi di sisi penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey tuan-tuan kan? Tu dia kan dia cerita, ya, sekiranya setiap Nabi mengetahui kesalahan mereka telah diampunkan. Kalau tadilah Nabi Adamnya, Nabi Nuhnya, Nabi Musanya, tuan-tuan, tentulah mereka tidak menangguhkan pertolongan di tempat tersebut. Kalaulah mereka clear, tak ada apa masalah tuan-tuan, maka okey, aku mohon kepada ya Allah syafaatkan umat-umat ni semua. Tapi mereka tak berani kerana tuan-tuan tiada jaminan pengampunan dosa yang akan datang. Itu dalil ya. Taib. Terus tuan-tuan, halaman 16. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diminta syafaat terus ana laha Nabi kata, jangan salah baca pula ana liha word lain, 1000 menu sehari, bukan, ini ana laha. Jangan nak baca slang imalah pula, le tak ada le dah la, ana laha. Nabi kata akulah orangnya. Sekarang ni akulah orangnya yang Allah bagi kota syafaat tu, aku yang settlekan masalah ni. Korang yang dulu anti sunnah aku, yang tak suka selawat dekat aku, yang kata tak ada tawassul-tawassulnya, kau rasalah sekarang punya panih matahari tu, kau tanggunglah betapa bebannya mahsyar. Kalau orang kafir tuan-tuan, macam mana orang kafir? Dia tak ada pilihan lain, dia kata ya Allah masuk neraka tu tak payah tunggu mahsyar. Walaupun dia mengakui bahawa neraka kan lagi parah, lagi seksa, tapi dia kata tak boleh tahan dah, panih lah mahsyar tu tuan-tuan. Tetapi Nabi untuk kita tuan-tuan, Nabi sebagai khatibul anbiya, juru cakap para Nabi yang lain. Khatibul anbiya dalam hadis sebut begitu tuan-tuan. Maka Nabi lah akan cakap. Nabi angkat, tadi kan Nabi sujud kan, Nabi angkat, Nabi bangun berdoa, ya Allah selesaikan ya Allah faslil qada, dalam berikan syafaat kepada umat ini semua ya Allah. Maka dia permudahkan hisab. Yang masuk neraka tu ada yang dikeluarkan dengan syafaat Nabi SAW. Pelbagai syafaat yang kita peroleh ketika itu tuan-tuan. Itulah ya antara kelebihan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, poin yang kelima kata Imam Izz ya Abdul Salam, orang pertama memberi syafaat. Tuan-tuan Nabi kita ya, cuma tadi kalau kita sebut tuan-tuan Nabi kita ni diampunkan dosa yang terdahulu dan yang akan datang, mana dalil dia? Baca surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Itu ayat dia. Ya tuan-tuan, agar Allah mengampunkan dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Itu dalil surah Al-Fath tuan-tuan, kita boleh rujuk. Itulah keistimewaan, kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi kita orang pertama yang akan beri syafaat, dipanggil syafi'. Syafi' tuan-tuan. Dan orang pertama yang diterima syafaatnya musyaffa'. Okey tuan-tuan, pada hari kiamat kelak. Ini berdasarkan hadis ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah. Hadis ni kita dah baca ni. Nabi kata apa? Aku pemimpin. Aku pemimpin anak Adam nanti di hari kiamat, aku pemimpin. Sayyiduna Maulana Muhammad SAW. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi lah manusia pertama yang terbelah. Kubur yang buka dulu kubur Nabi. So kebangkitan esok tuan-tuan, kubur mana yang buka dulu? Kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian tuan-tuan, wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Nabi kita tuan-tuan orang pertama yang beri syafaat, kerana tuan-tuan Nabi kita lah orang pertama yang diterima syafaat baginda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita fahamlah hadis tentang syafaat ni tuan, kita faham ya bahawa syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati, kata Nabi SAW. Bukan hanya orang yang taat saja dapat syafaat ni. Yang taat alhamdulillah lah.
Ya, para awliya, para ulama tuan-tuan, memang mereka dapatlah syafaat Nabi. Tapi kita yang kategori orang yang tak berapa rajin selawat ni tuan-tuan, kita yang tak berapa khusyuk solat kita ni tuan-tuan, tetap ada kota syafaat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi kata apa tuan-tuan tadi? Syafaati li ahli kabair, yang buat dosa besar pun Nabi akan tengok apa hati dia, apa sumbangan dia, apa amalan umat itu, tetap Nabi akan berikan syafaat kepada orang tersebut tuan-tuan. Tapi yang penting nak dapat syafaat, jangan lawan, jangan ingkar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu yang paling penting yang kita kena jaga tuan-tuan. Ya, maka kita nak dapat syafaat Nabi SAW, kita nak terima musyafa' Nabi yang mula-mula menerima syafaat Nabi, syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Maka sebab itu kalau kita tengok, ya selalu saya sebut juga cerita-cerita manaqib para awliya, ya tuan-tuan. Al-Imam Ahmad Dardir Al-Maliki, tarikatnya Al-Khalwatiyah. Tarikat Khalwati ni jarang kita dengar di Malaysia ni, tarikat Khalwatiyah, ya tuan-tuan. Ada satu tarikat, guru dia Sayyidi tuan-tuan Ahmad Al-Adawi Al-Maliki juga. Bani Adi ni kalau tuan ada di Mesir, kalau Bani Adi ni dia garang sikit sebab dia keturunan Sayyidina Umar. Bani Adi ni tuan keturunan Sayyidina Umar. Jadi Sidi Dardir tadi ulama Azhar, guru beliau tuan-tuan Sidi Ahmad Al-Adawi ulama Azhar tuan-tuan, dia cerita ni satu hari Syekh Dardir bermimpi Nabi SAW. Ketika itu tuan-tuan, ya Nabi sembang dengan Imam Dardir ni dan berkirim salam kepada guru beliau tadi tu tuan-tuan, Sidi Ahmad Adawi saya kata tadi, guru beliau. Maka cuma Nabi kata ghaira anna indahu jafwah, cuma tok guru kau tu ada sedikit, aku terasatilah dengan tok guru kau tu. Dia dalam mimpi. Maka bangun Imam Dardir tuan-tuan, keesokan hari jumpa tok guru dia, Syekh, minta maaf Syekh, sampai salam Nabi SAW. Gembira lah tuan, Nabi salam kat kita, Nabi kirim salam kat kita. Macam Syekh Soleh Ja'fari, orang kirim salam, tapi itu live lah sampai kepada Syekh Soleh. Nabi kirim salam dekat Syekh Soleh Ja'fari. Ini berlaku banyak pada para wali. Tapi kalau berlaku kat TTDI ni saya tak percaya lah kan. Ustaz, Nabi kirim salam Ustaz, bongak lah kau kan. Tak ada lah kita ni selawat berapa kali ya kan. Jadi Syekh Dardir tu tuan-tuan, ya ketika mana disampaikan kepada tok guru dia, Nabi kecil hati. Maka sebab apa Nabi kecil hati tuan-tuan? Kerana Syekh Ahmad ini tak dapat lagi bermusafir daripada Mesir nak pergi ke Madinah. Faktor usia. Kita hari ni faktor Covid, tak dapat pergi terbang ke, tak dapat nak musafir ke. Dia dulu faktor usia, dia dah tua uzur. Dia kata macam mana aku nak musafir, Allah aku rindu dengan Nabi tapi tak boleh. Keadaan dah tua, tak larat dah. Malam kedua Syekh Dardir mimpi lagi tuan-tuan, dia kata boleh jumpa aku dekat Masjid Imam Syafi'i. Tuan-tuan kan, Amar balik Mesir esok, Izzat balik Mesir esok, pergi maqam Imam Syafi'i. Kalau tak dapat tiap-tiap minggu pun, tiap bulan sekali pergi ziarah maqam Imam Syafi'i. Kata dalam mimpi tu, kata Syekh Dardir, aku potang Jumaat, setiap Jumaat asar aku memang ada kat maqam Imam Syafi'i. Tuan-tuan dalam mimpi tersebut. Maka Syekh Soleh tuan-tuan, ini yang ceritanya Profesor Dr. Hijazi tuan-tuan, dia kata Syekh Soleh dengar cerita ni, setiap minggu hari Jumaat lepas asar tuan-tuan, dia kuliah dia lepas Jumaat sampai asar, Syekh Soleh di Azhar, lepas asar dia akan pergi. Selama 30 tahun dia katakan tuan-tuan berulang alik ke Masjid Imam Syafi'i, selama 30 tahun, sebab yakinnya para ulama Nabi SAW bersama dengan Imam Syafi'i pada hari Jumaat petang di maqam Imam Syafi'i. Sebab tu kalau dulu Syekh Nuruddin tuan-tuan, style dia buka kitab, kalau kitab tu kitab Imam Syafi'i, mula-mula pergi ke maqam Imam Syafi'i dulu, Fatihah di Imam Syafi'i, baca sikit setengah jam, ambil berkat Imam Syafi'i. Baru pergi ke rumah Negeri Sembilan, rumah Kelantan, rumah Kedah, rumah Penang, mana-mana rumah negeri yang ada kat Kairah tu, baca kitab, khatam, nak habis khatam, penutup pergi balik ke maqam Imam Syafi'i, khatamkan kitab di situ. Itu tradisi dia. Kalau kata Bulughul Maram, kitab Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar, muqaddimah pergi dekat maqam Imam Ibnu Hajar, baca 2 tahun 3 tahun nak khatam, last kali hadis yang terakhir, 10 hadis terakhir, pergi ke tuan punya kitab, ke maqam itu, baca kitab itu, dikhatamkan di maqam tersebut. Dan ini yang syoknya tuan-tuan, kita pergi ke bumi awliya, bumi anbiya. Ni kalau di Mesir, Syria, Yaman, Maghribi, ini memang tuan-tuan memang best, memang berlambat-lambat wali-wali ada kat situ.
Cuma sekali yang saya pergi 2015 tu, pergi Australia, Adelaide apa namanya tempat tu, Adelaide. Apa makam dia nak bagi tuan-tuan, apa barang ada situ, gereja. Pergi studinya program kan, Mak Santa, pergi dengan Dr. Yusri dengan Ustaz Amal, 3 orang pergi tuan-tuan, pergi bentang seminar dengan budak-budak mahasiswa Universiti Adelaide tu. Memanglah kita tak, memang jam tuan-tuan, pergi paling terror pun pergi tengok zoo apa tu, bukan panda tu dah, apa benda tu, binatang yang tidur ya, tepkok apa nama tu, bukan penguin dah, koala, itulah biasa itulah yang ada. Makam tak ada, gereja berlambat-lambat. Lain macam kita punya hati tuan-tuan tak masuklah. Tapi kalau tempat-tempat aulia tuan-tuan tadi, kita katakan tempat Imam Syafi'i tadi, inilah kita katakan bahawa mereka ni merupakan peluang-peluang menerima syafaat Nabi SAW itu sangat cerah, kerana mereka orang yang sentiasa mematuhi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, terus qala yang keenam. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendahului masalah umat berbanding diri baginda sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ini kita faham tuan-tuan, ini akhlak yang sangat hebat. Ya, tuan-tuan setiap nabi, apa buktinya? Dia kata setiap nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam mempunyai kuasa doa yang akan diperkenankan oleh Allah Taala serta merta. Memang tuan-tuan, doa nabi tu mustajab, dia takkan terhijab. Apa nabi pun tuan-tuan. Ya, kita nabi tu satu wali tuan-tuan, wali pun doa mereka mustajab. Orang alim, orang soleh doa mereka mustajab, abid doa mereka mustajab kan. Maka tuan-tuan, doa-doa nabi tu serta merta. Maka setiap nabi terus dan telah berdoa semasa di dunia. Tuan-tuan jadi Nabi Nuh alaihi salam dalam nota kaki tu dah terbasik sebut apa? Dah berdoa tak terayu dia dah 950 tahun berapa korek nak masuk Islam Tuan-tuan, akhirnya mengeluarkan doa yang tidak baik kepada umatnya, maka binasalah umat tersebut. Jadi doa tu makbul. Doa Nabi tuan-tuan, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, Nabi Nuh dan semua nabi tuan-tuan begitulah, kalau mereka dah ada tekanan yang terlampau kuat, mereka akan doakan satu perkara yang kurang baik untuk umat mereka, maka Allah akan binasakan. Tapi tuan-tuan, Nabi kita SAW dia simpan doa tu untuk apa? Untuk syafaat kita esok. Nabi kita simpan doa ni, tak apa, ya aku sabarlah. Nak tak bukit ni himpap kepada penduduk Taif? Tak nak. Biar nanti ada yang beriman. Nak macam-macam tawaran, nak tak gunung, 2 gunung ni jadi omeh? Tak nak. Nak tak tukar jadi pemimpin? Tak nak. Nabi tolak tuan-tuan, Nabi tak mahu, dan Nabi tidak berdoa yang tidak sepatutnya, ataupun doa-doa itu Nabi simpan semua tuan-tuan untuk kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ini kuasa doa. Maka tuan-tuan melebihkan umat. Maksudnya Nabi itu, kalau tuan-tuan dulu kita baca riwayat kata ummati kan, betul ke Nabi sebut ummati? Benda tu jadi perselisihan di kalangan ulama. Nabi tak sebut ummati masa Nabi nak wafat. Cuma Nabi pesan antaranya as-salah, Nabi tekankan tentang solat. Nabi pesan tentang amanah, wa ma malakat aymanukum, hamba sahaya, amanah-amanah orang bawahan. Itu Nabi pesan 2, itu memang jadi wasiat Nabi SAW sebelum wafat. Tapi tuan-tuan, dari sudut semangatnya ialah, memanglah Nabi SAW sebut ummati, memang sepanjang penghayatan Nabi itu, pemikiran Nabi hanya dipusatkan, hanya memikirkan kita. Kan, kalau kita sebut Isra Mi'raj, apalah sangat 50 waktu tuan-tuan, apalah sangat untuk Nabi SAW, tak ada hal tu. Tapi atas memikirkan maslahat kita ni, tak jadi 5. Kan tuan-tuan, kalau Nabi SAW memang boleh kayu punya, memang boleh buih punya, tapi memikirkan kita, maka taklif kita, syariat kita tuan-tuan, syariat yang sangat ringan, yang sangat sederhana, yang memang mampu kita laksanakan tuan-tuan. Sebab Nabi fikir tentang kita. Fikir malam, Nabi bangun malam, bengkak kaki tuan-tuan, apa yang Nabi baca? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Dalam akhir suratul Maidah kan, kalau ya Allah engkau azab mereka, mereka ni hamba engkau ya Allah. Kan? Kalau Allah ampun, kalau engkau ampunkan mereka ya Allah, engkau tu memang Maha Pengampun ya Allah. Itu yang Nabi baca, satu ayat je tuan-tuan, Nabi baca sepanjang malam. Satu ayat. Bukan satu surah tuan-tuan, satu ayat Nabi ulang sepanjang malam, memikirkan tentang ummati
ummati. Mikirkan tentang kita ni tuan-tuan kan. Maka sebab itu disebutkan Nabi ni ithar. Tuan-tuan, istilahnya apa? Al-ithar. Istilahnya apa? Melebihkan orang lain, mengorbankan diri sendiri. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai tawaran, kesenangan, kemewahan, kemudahan Nabi tak ambil, tuan-tuan, tetapi Nabi pastikan perkara itu diberi keringanan, kebahagiaan, kesenangan untuk umat baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Qala, yang ketujuh. Okey tuan-tuan, poin yang ketujuh disebut Allah bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kaitannya tuan-tuan? Baca. Apa kono-mono bersumpah dengan kemuliaan Nabi itu? Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Hijr. Allah berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu. Jadi tuan-tuan, la'amruka di situ ada qasam. Qasam ni apa? Sumpah. Walaupun kita mengaji wawul qasam tu, dia ada huruf qasam tu antara yang biasanya wallahi, wabillahi, watallahi. Mesti ha tu baca hi, tak boleh ha, tak boleh hu. Faham bahasa Arab tuan-tuan? Sebab waw itu wallahi, wabillahi, watallahi, sebab itu qasam, itu sumpah. Tapi di sini disebut la'amruka, demi umurmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sesungguhnya mereka terumbang-ambing dalam sakrah, mabuk dalam kesesatan. Buta tuan-tuan dalam kesesatan, hanyut dalam kesesatan. Okey, apa kaitan tuan-tuan? Apabila Allah bersumpah dengan kehidupan seseorang, ia menunjukkan suatu kehidupan yang mulia dan dimuliakan di sisi orang yang bersumpah dengannya. Allah muliakan. Kalau Allah kata, tuan-tuan, kita kata apa? Wal asr, okey, itu masa lah. Wal fajr, wal duha, okey, itu masa. Allah bersumpah dengan masa kan? Allah bersumpah dengan negeri, ada tak? Ada kan? Wa hadzal baladil amin, Allah bersumpah dengan nama Mekah. Ada tak Allah bersumpah dengan bondo, pokok? Ada. Wattini wazaitun. Tuan-tuan, ada tuan-tuan. Itu kalau sumpah itu benda yang Allah nak tarik perhatian kita, perkara yang Allah tekankan itu sangat penting, sangat mulia. Maka termasuk tuan-tuan, Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kehidupan Nabi SAW tu memang sangat patut untuk bersumpah dengannya. Kenapa tuan-tuan? Kerana umur Nabi tuan-tuan tak ada yang sia-sia. Okey, sebelum Nabi lahir, omak Nabi itu pun tuan-tuan tak sia-sia. Nabi lahir tuan-tuan, habis irhasat, gunturnya berhala, air tiba-tiba tuan-tuan, air yang selama ini tak dapat tuan-tuan, yang tak berfungsi, air tak ada lah tuan-tuan, tiba-tiba Nabi lahir, perigi itu dipenuhi dengan air, binatang-binatang bercakap. Itu kita baca lah dalam berjanji kita kan, wala taqad bihamlihi dabbatul ard. Semua kita sebut tuan-tuan, itu kelebihan Nabi SAW. Memang berkat Nabi SAW ni bawa berkat sebelum lahir, ketika lahir, ketika anak-anak kecil, ketika menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Siapa yang boleh nafikan keberkatan Nabi SAW? Umum dan khusus. Tuan-tuan dan nampaknya kelebihan ini mungkin tidak menyeluruh. Walaupun sabit pada nabi-nabi yang lain, tidak menyeluruh kepada nabi-nabi yang lain tuan-tuan. Ini kita baru baca baru ni. Kalau tuan-tuan yang di Qudwah, kita baca Asy-Syifa. Asy-Syifa juga berbicara dengan bahasa yang sama. Imam Qadhi Iyad juga berbicara dengan poin yang sama. Allah bersumpah dengan hayat, dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dan pasti ada kelebihan yang tidak ada pada umur orang lain. Maka keberkatan, kemuliaan itu hanya ada pada umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir tuan-tuan untuk malam ni, yang ke-8, Allah hanya panggil Nabi dengan panggilan yang mulia. Kan? Apa tuan-tuan? Jika kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak menyeru baginda dengan nama Muhammad. Tak ada. Oh Muhammad, oh ya Muhammad, tak ada. Tuan-tuan tak ada begitu.
Allah tak panggil Nabi Mat, Muhammad, Ahmad, tak ada tuan-tuan. Allah hanya panggil Nabi dengan nama yang Nabi suka, sifat Nabi yang cukup indah. Contoh, ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Tuan-tuan cuba cek ada tak kalimah ya Muhammad. Kedua, ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul. Tak ada Muhammad. Tuan-tuan jadi untuk Nabi lain Allah panggil ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam. Allah tak kata wahai Nabi Adam. Kemudian Allah sebut ya Isa bin Maryam adhkur ni'mati 'alaik, wahai Isa, Isa anak Maryam. Tuan-tuan, Allah panggil Isa ya Musa inni ana Allah, wahai Musa. Tuan-tuan, ya Nuh bi salam, wahai Nuh. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, wahai Daud. Tuan-tuan, Allah panggil nama. Ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, wahai Ibrahim. Ya Lut inna rusul rabbik, wahai Lut alaihi wassalatu wassalam. Ya Zakaria inna nubashshiruk, wahai Zakaria. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah, wahai Yahya. Tuan-tuan, dan seumpama kita baca Quran memang sesuatu yang bukan rahsia lagi apabila seseorang tuan memanggil seorang hamba-Nya dengan sebaik-baik dan semulia-mulia sifat dan akhlak yang ada padanya, sedangkan tidak yang demikian dengan hamba yang lain. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Kedudukan hamba yang dipanggil dengan gelaran-gelaran dan sifat-sifat yang mulia itu, ya, dan hampir di sisinya berbanding dengan hamba yang dipanggil dengan nama biasa. Tuan-tuan, ini sesuatu yang difahami mengikut adatnya. Seorang yang dipanggil dengan sifat dan gelaran yang mulia itu adalah sebagai seorang yang sangat dibesarkan, dimuliakan dengan penuh penghormatan dan kemuliaan. Dan tuan-tuan, ada penyair yang menyebut, jangan panggil saya kecuali dengan wahai hamba-Nya, kerana itu adalah sebaik-baik nama saya. La tad'uni illa biya abdaha fa innahu afdhalu asma'i. Tuan-tuan sekalian, Nabi kalau nak Allah panggil pun, Allah tak panggil dia Muhammad, tapi Allah sebut Abdullah. Wa annahu lamma qama Abdullah, dalam suratul Jin Allah sebut Abdullah. Dalam suratul Isra, alladhi asra bi'abdihi, hamba-Nya. Hamba gelaran yang paling mulia tuan-tuan. Tapi nama mujarrad semata-mata Muhammad, Allah tak pernah panggil Nabi kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Tuan-tuan sekalian, sebagai penutup selesai kitab kita tuan-tuan. Cuma kalau dalam sudut nama ni, ya, kalau dalam sudut nama tuan-tuan, sebab tu satu, tak boleh panggil Nabi dengan nama. Yang kedua, tak boleh tinggikan suara depan Nabi. Tuan-tuan, kalau depan Nabi tu lebih senang nak cakap dalam masjid Nabi. Dalam masjid Nabi tuan-tuan, depan maqam ke, dekat raudah ke, jangan nak memokak-mokak, nak joget-joget. Sebab tuan-tuan, kita yakin itu hadis sebut macam tu. Tuan-tuan, Nabi tuan-tuan hidup, di kuburnya solat. Tuan-tuan, Nabi SAW itu hidup. Kita ziarah Nabi tu, kita berziarah Nabi sedang hidup. Nabi kenal kita dan kita yakin Nabi SAW itu hidup. Maka kita juga seperti para sahabat. Kalau Sayyidina Abu Bakar tuan cakap tak dengar. Kalau depan Nabi lah cakap tak dengar. Sayyidina Umar yang garang tu cakap bisik, ya Rasulullah, sikit dengar tak dengar ya. Ada seorang sahabat tuan namanya Sayyidina Thabit. Saya tengah cari nama lengkap dia. Sayyidina Thabit bin Qais nama dia. Thabit bin Qais. Dia pokak sikit. Orang pokak tuan, dia anggap orang ni semua pokak macam dia. Dia pun cakap kuek-kuek. Apa kau cakap tak dengar? Dia pokak kan, dia suruh orang kuek, suruh macam dia. Dia bercakap tuan, suruh dia kuek. Sehingga Allah turun dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tuan-tuan nanti pergi Madinah, ingat saya pesan 2-3 benda. Satu, tuan-tuan baca atas maqam Nabi tu akan ditulis ayat ini. Wahai orang beriman, jangan angkat suara melebihi suara Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ditulis atas maqam Nabi SAW. Kemudian dekat maqam itu diukir qasidah. Qasidah siapa? Imam Al-Busiri. Qasidah Al-Busiri itu masih ada kat maqam Nabi, tak dipadam lah oleh kerajaan Saudi. Walaupun dia tak geng dengan kita, walaupun dia Wahabi, tapi dia tak padam yang tu. Okey lah, alhamdulillah lah tuan-tuan.
Kemudian tuan-tuan, nama-nama Nabi masuk daripada babus salam sampai hujung bab Jibril itu semua nama Nabi ditulis. Muhammad, Ahmad, Mustafa, Mujtaba, Taha, Yasin, semua ditulis tuan-tuan. Ya, sebahagian besar tu ada dalam kitab Barakat Makkiyah, ditulis nama Nabi. Kenapa tak padam? Kenapa tak padam nama Nabi kat depan tu? Kenapa tak padam qasidah Imam Busiri? Sedangkan orang Saudi, ulama Saudi mengkapirkan Imam Busiri tu. Kenapa tak padam? Tuan-tuan, ya, banyak lagi benda-benda yang kerajaan Saudi masih kekalkan tuan-tuan. Itu carilah jawapan sendiri. Ada esok kalau ada idea esok jawab. Bagi jawapan tahun depan. Tuan-tuan ni saya bagi setahun nak jawab ya. Tahun depan jawab ya tuan-tuan. Maka sahabat dia faham ayat ni tadi tu, mereka tak angkat suara. Yang sahabat yang pokak ni, Thabit bin Qais ni tuan, suara dia telinga tak dengar tapi dia cakap kuat. Maka Allah tegur, jangan cakap kuat. Dia tuan-tuan turun ayat itu, panik dia. Matilah dia, masuk neraka dia ni. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Tadi ayat turun kepada aku, Rasulullah, aku ni memang tak dengar, aku cakap ni termasuk kuat, suara sound tak apa-apa dengar. Maka Nabi kata apa? Engkau ni bukan orang yang dihapuskan amalan kau. Kau tak masuk yang kumpulan tu. Innaka ta'ishu bi khair. Nabi kata kepada Sayyidina Thabit, kau ni orang baik, hidup kau bahagia, wa tamutu bi khair, mati kau pun baik, wa innaka min ahlil jannah. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Thabit, kau esok masuk syurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Thabit ni meninggal ketika perang dengan nabi palsu. Siapa tahu nabi palsu ramai teman tu. Antaranya Musailamah al-Kadzdzab. Tuan-tuan ya, wallahu alam bisawab. Lepas isyak kita baca doa kesyukuran sikit lepas solat isyak tuan-tuan ya. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh azan.